Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat petang. Apa khabar anda semua yang sedang menonton secara langsung di Facebook saya? Lama tak buat Facebook live Lama tak jumpa anda semua. Selamat beristirahat. Selamat meneruskan kehidupan sempena situasi yang sedang melanda negara kita dan seluruh dunia sekarang ini. Jadi saya harapkan anda semua baik-baik saja. Kita akan mula sebentar saja lagi. Kita menantikan panel Sembang Peace kali ini. Kita bawakan Sayyidah Muizzah. Kejap lagi beliau akan muncul. Tapi sementara itu anda semua boleh mula mengikuti secara langsung ini. Dan kalau boleh saya dapatkan respon daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Suara saya jelas boleh didengar oleh anda semua atau bagaimana? Boleh mula mengikuti secara langsung ini. Dan kalau boleh saya dapatkan respon daripada tuan-tuan dan puan-puan semua. Suara saya jelas. Dah live? Tuan-tuan puan-puan yang sedang menyaksikan secara langsung ni, anda semua boleh dengar suara saya dengan jelas ya. Dari segi image dan sebagainya jelas juga atau bagaimana? Tuan-tuan puan-puan yang sedang jelas, terbaik. Hai Wanib, Huzaifah, Bob, Fami, apa khabar? Duka dia, okey, dah masuk kita punya panel seorang lagi. Sayyidah Muizzah. Khairiah dari Singapura pun ada di sini. Okey, baik. Okey. Kita akan mulakan sebentar lagi. Sementara itu saya nak pastikan dulu supaya audio kami jelas, anda semua boleh dengar. Visualnya juga diharapkan jelas dan boleh dengar. Boleh semua? Alright. Boleh buka Facebook. Terus di sini sebentar kita nak mula. Sebentar bagi saya masa 1 minit untuk kita setting. Tutup media dan buka ni. Tutup suara. Buka ni secara sebabnya nak kena buka nota di sini. Okey, jadi kita akan tahu terus. Baik, okey. Tanpa buang masa kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang. Apa khabar anda semua? Apa khabar rakyat Malaysia? Apa khabar dunia? Sempena situasi yang sedang melanda sekarang ni, COVID-19. Kita harapkan yang baik-baik saja. Kita semua dilindungi Tuhan walau di mana saja anda berada. Dan terus kekal berada di rumah masing-masing. Kecuali kalau terpaksa keluar untuk beli barang keperluan dan sebagainya tu, pastikan mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Dan terbaru sebentar tadi sebenarnya je, pukul 1 tadi, Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun mengumumkan yang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Jadi saya harapkan anda semua, kita semua sebenarnya kekal bertabah dan harunglah dunia walau segetir mana pun ia. Dan kita harus bersama-sama. Baik, topik yang kita nak sembangkan pada hari ini adalah berkenaan dengan COVID-19, COVID-19, kesannya kepada penulis dan penerbit. Dan saya di sini mewakili sebab live kali ini secara langsung ini dibawakan oleh dikuasakan oleh Kuras Buku dengan kerjasama Legacy Ohad. Jadi saya akan mewakili banyak suara daripada Kuras Buku, iaitu saya dan bersama rakan kongsi saya iaitu Azri Hanafiah, manakala Sayyidah Muizzah pastinya mewakili Legacy Ohad. Legacy Ohad pula, yang mana juga merupakan rakan kongsi saya di Legacy Ohad. Jadi untuk bercakap soal kesan penulis dan penerbit
sementara berlakunya situasi semasa iaitu wabak COVID-19 ini. Semalam dan 2 hari lepas saya telah pun mengajukan membuka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan anda semua untuk mengajukan sebarang pertanyaan berkaitan dengan topik yang kita nak bincangkan pada petang ini. Dan ada beberapa pertanyaan yang saya telah pun senaraikan, tetapi sepanjang tempoh kita bersiaran ini, insya-Allah dalam tempoh 45 minit, maksimum mungkin 1 jam, kita akan lihat soalan-soalan lanjut. Sekiranya ada daripada tuan-tuan dan puan-puan, kita akan cuba bersama-sama untuk jawab dan selesaikan, insya-Allah. Baik, okey. Sebelum tu kita nak ada disclaimer dulu je. Kan? Jadi apa disclaimer yang kita nak cakap kan? Nak baca pun boleh ataupun nak cakap pun boleh, silakan. Boleh dapat tak? Okay. Pakai telefon, pakai spek. Berapa jauh? Silau. Okey, segala perkongsian adalah berdasarkan pengalaman dan pemerhatian kami tanpa mewakili suara mana-mana penulis, penerbit maupun pemain industri buku yang lain. Kami juga tidak akan bercakap soal kesihatan. Kat kami Pak Doktor. Baik, jadi itu sedikit penafian yang kita nak buat. Kita tak mewakili suara mana-mana penerbit ataupun penulis yang lain. Apa sahaja yang kita akan cuba jawab ini nanti adalah berdasarkan pemerhatian dan pengalaman kami di Kuras Buku dan juga di Legacy Ohad. Juga sedikit pemerhatian berdasarkan pengalaman kami sebagai seorang penulis juga, bukan hanya sebagai penerbit. So it depends on you lah, sama ada it's relatable ataupun tidak. Tapi ya, sebab kita dalam industri yang sama kan, so akan relate jugalah ke mana pun. Kepada yang baru masuk, kami nak ucapkan selamat datang. Hai kepada anda semua. Kita akan teruskan dengan topik ini, COVID-19, kesan kepada penulis dan juga penerbit. Awal-awalnya saya nak ada beberapa senarai. Saya mungkin boleh bacakan dahulu. Pertanyaan awal kita boleh sebutkan daripada Ainul Mardiah. Ainul tanya, adakah trend pembelian buku fizikal kini telah beralih kepada e-buku sejak PKP dijalankan pada 18 Mac yang lalu sehinggalah 14 April ini nanti dilanjutkan. Jadi pada pandangan Eja macam mana? Adakah trend pembelian buku fizikal beralih kepada e-buku atau macam mana? Nak cakap beralih secara total tu saya tak dapat nak cakap lah, sebab kita pun tak dapat data terkini berapa jualan e-book, berapa jualan ni lah buku fizikal. Tapi kalau di Legacy Ohad, sebab kita memang majority kita fokus on buku fizikal, masih ada permintaan dan jualan masih berlangsung. Cuma masalahnya adalah stok dekat rumah tak cukup. Jadi yalah, itu je lah. Itu pun nasib baik kami ada juga simpan stok sikit di rumah. Betul. Selain dari di kabur dan sebagainya. Dan kebetulan lupa juga nak maklumkan tadi, kita pun baru selesai 14 hari kuarantin diri sendiri selepas balik dari outside tomorrow, tapi tak boleh. It's okay. Selepas balik dari Istanbul, kita selesai menjalani kuarantin diri sendiri dan alhamdulillah kami bersihat walafiat, alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan. Zamli cakap tadi jangan sedih sangat. Tak, kita tak adalah sedih sangat. Kita cuba menguasai diri sendiri, mengawal supaya kita dapat terus meneruskan kehidupan kita di masa-masa akan datang. Baik, jadi itulah nasib baik kita ada stok juga. Tapi macam yang saya cakap tadi, kalau mungkin boleh saya tambah sikit, sebenarnya peralihan tu dah berlaku lama dah. Maksudnya semua orang akan ada preference sendiri kan, sama ada nak buku fizikal ataupun nak buku digital, nak buku digital dan sebagainya. Tetapi apa yang paling penting adalah di saat ketika ini dengan Persatuan Negara Malaysia juga telah pun memberikan akses kepada hampir 13 juta e-buku. E-Central juga difahamkan ada lebih kurang dalam 2,000 e-buku secara percuma. Kota Buku juga tadi telah mengumumkan ada 1,000 lebih e-buku secara percuma yang diberikan kepada kita semasa sedang kita berada di rumah ini. Gunakan, manfaatkan sepenuhnya e-buku yang ada secara percuma ini maupun yang anda beli. Manakala buku-buku yang dah sedia ada, kita semua sundoku, saya tahu.
Kalau tengok kat belakang ni banyak buku. Ada sebenarnya yang masih lagi berplastik pun. Inilah masanya untuk kita menyelongkar kembali plastik tu baca. menyelongkar kembali buku-buku yang kita dah pun beli dan habiskan bacaannya. Jadi okey, itu kalau kita boleh respons lah kepada Ainul Madiah punya soalan tadi. Kesannya kepada penulis dan penerbit itulah, kalau bercakap pasal fizikal dan digital ini, dua-dua berlangsung. Harapnya ia memberi suntikan semangat kepada kita. Paling tidak kalau yang orang kata apa, yang ada buku digital ni, paling tidak dia memberi suntikan semangat lah untuk ada lagi lah jualan setidak-tidaknya berlangsung. Okey, Warna Putih tanya berkenaan dengan peranan penulis dalam menangani isu wabak COVID-19. Yang apa pertama, peranan penulis? Stay at home. Itu dah bukan peranan penulis lah, itu peranan semua rakyat Malaysia. Stay at home. Come on guys. Duduk di rumah. Lagi? Yang saya menulis lah. Ya. Sebab penulis kan. Jadi berikutan situasi semasa, kita ada banyak genre yang kita boleh explore. Mungkin essay, mungkin Japan, mungkin apa-apalah, novel. So kalau kata kita nak tulis untuk pasaran COVID-19 sekarang pun, untuk yalah nak menyentuh isu semasa lah kata. Kalau nak menjual tu satu kerja yang mungkin benda tu orang kata apa, sangat relatable sekarang. Jadi boleh explore lah benda tu. Dan of course tanggungjawab penulis adalah tanggungjawab sosial. Jadi yalah, penulis mesti bijak lah sebenarnya untuk bermain dengan isu semasa. Dan yang paling penting, spread awareness pada orang. Betul. Penulis adalah perakam zaman. Jadi ini adalah waktunya untuk kita semua menulis hal-hal berkaitan dengan isu semasa ini, iaitu COVID-19 dan sebagainya. Dan gunakan ruang ini untuk menyebarkan, untuk memberikan maklumat-maklumat, informasi-informasi yang sahih, yang sah, yang betul kepada khalayak pembaca anda sendiri. Dan saya juga agak suka apabila melihat ada penulis kita yang menggunakan ruang ini untuk menjadikannya, yalah mungkin waktu ini kita tak boleh nak terbitkan buat masa ni, jadi mereka menjadikan ia sebagai bank karya. Kalau kita lihat Luqman misalnya, muncul dengan idea untuk buat, Luqman banyak je karya dalam bank dia. Untuk buat apa nama tu, diary COVID-19 kalau tak salah saya, mencatatkan hampir setiap hari perjalanan, mungkin setiap hari pun perjalanan yang berlaku. Saya lihat juga ini ruang untuk kita gunakan untuk saya lihat ada iklan antologi cerpen dan puisi COVID-19. Jadi ini adalah ruang-ruang yang kita boleh gunakan, dan satu hari nanti kita akan baca semula dan kita akan mengingati peristiwa ini yang berlaku kan. Jadi kalau kata peranan penulis, itulah kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan maklumat yang sahih, yang benar kepada khalayak pembaca kita juga. Tapi yang Hafiz cakap tu, saya fikir lebih kepada, kalau dari segi fakta, of course lah, kalau kita tulis apa-apa pun, fiction sekalipun, fakta kena betul lah. Cuma kita ada genre yang kita boleh main sebenarnya. Satira kita boleh main, kita boleh gubah. Cuma yalah, dari segi kebijaksanaan dan orang kata apa, sejauh mana penulis tu ada expose kepada genre-genre yang lain selain daripada nak macam-macam how to develop the idea, itu dari segi kepakaran dan kebijaksanaan penulis tu pula lah macam mana. Ya, betul. Macam apa yang Kak Aida Saleh cakap juga, mungkin lebih banyak karya yang dapat dihasilkan sepanjang tempoh PKP ni kan. Ialah dah berkurung hampir sebulan ini, lakukan sesuatu, bahan bacaan yang banyak yang ada ni, gunakan dan jadikannya karya. This is my new karya. Sebab selama ni
travel journal, dah ada travel kan, tapi asyik simpan dalam ni, dah ada sekitar orang ada satu kotak yang akan simpan semua dokumen perjalanan dan sebagainya, perjalanan, tiket lah. apa semua. Tapi tak ada masa nak menampal. Jadi ini kesannya. Yes, ini kesannya. Kesan kepada PKP. Kesan kepada PKP, Eja ada travel journal ke Istanbul. Yes, Istanbul yang baru ni 2020. Nanti mungkin Eja boleh kongsikan kemudian. Ada beberapa soalan yang diutarakan juga di sini. Kita akan cuba jawab nanti daripada Huzaifah dan sebagainya. Sementara itu anda yang sedang menonton secara langsung ini, kita ucapkan selamat datang. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada kami. Harapnya ini apa orang kata, perjumpaan secara maya ini setidak-tidaknya memberikan nafas kepada kita untuk bercakap dengan orang lain juga. Walaupun mungkin ini hanya melalui teks semata-mata. Baik, ada soalan-soalan yang seterusnya daripada Aida Rafan. Dr. Aida, tip mudah untuk suntingan. Kalau tanya saya bukan orang kata, yalah, bukan editor yang bertauliah lah, apalah semua bagai yang ada sijil ke dan sebagainya. Tapi daripada pengalaman kami sendiri sebagai penulis, daripada pengalaman juga sebagai penerbit, dan juga menyunting sebersedikitnya buku-buku yang diterbitkan oleh kami dan sebagainya, antara tip paling mudah, pertama sekali adalah diri sendiri harus ada orang kata apa, semak sendiri dahulu kan. Maksudnya kesedaran untuk menyemak sendiri dahulu karya anda, dari segi tata bahasa, tanda baca, ejaan dan sebagainya. Dan kita ada kamus dewan. Kalau rasa kamus dewan tu berat sangat, kita ada kamus pro yang boleh dimuat turun di Play Store dan kalau iPhone apa? App Store. App Store, kamus pro. Kita ada juga PRPM kan, Pusat Rujukan Persuratan Melayu, yang boleh diakses melalui internet. Anda masing-masing walaupun di mana anda berada menggunakan peranti, telefon pintar, tablet, laptop dan sebagainya, boleh gunakan untuk kalau tak pasti dengan sesuatu perkataan misalnya, nak cari betul ke ejaannya begini ataupun betul ke struktur ayatnya begini dan sebagainya, boleh guna juga. Jadi itu antara tip mudah lah untuk kita teruskan dengan suntingan ni. Paling utama, kita sendiri ada kesedaran untuk menyunting karya kita. Okay. Baik, setakat ni okey? Okey. Anda semua masih kekal berada dengan kami ya. Miss you great couple. Semoga sihat selalu, Mazlin. Terima kasih bro. Lama juga tak jumpa. InsyaAllah harap-harapnya baik-baik saja walau di mana kau berada. Lama juga tak jumpa kau. Mungkin nanti kita boleh ngetih-ngetih lah, sembang-sembang bila kan. Azri, Assalamualaikum. Mana? Azri, Assalamualaikum. Salam. Cik Sakri dan juga mungkin Kak Tuti sedang menonton juga. Hari tu kita sempatlah meluangkan masa di Istanbul sekejap, satu hari ke Grand Bazaar dan sebagainya, berjalan-jalan dengan Cik Sakri dan Kak Tuti. Terima kasih banyak sudi luangkan masa dengan kami. Nanti ada masa kesempatan insyaAllah kita jumpa lagi. Sejak balik dari Istanbul ni tak sempat nak jumpa dengan Cik Sakri dengan Kak Tuti lagi. Baik, okey, kita teruskan dengan Zul Fazlan ada minta kita berkongsi sikit lah tentang kemara baru-baru ni kita ke Istanbul untuk mengikuti Istanbul Fellowship Program, dan kita sambung lagi beberapa hari untuk bekerja, pertemuan dengan penerbit-penerbit buku dari Turki. Sambil itu menjelang minum air sikit, jalan-jalan lah setakat mana yang boleh. Jadi Zul Fazlan minta kita kongsi sedikit tentang kemara Istanbul. Macam mana je? Kongsi? Atau kita akan buat lagu yang akan datang? Sebenarnya saya dalam tempoh mengedit video-video, tapi bukan semualah, bukan semua tempat yang kita sempat ambil video, dan kita sebenarnya tak berjalan ke banyak tempat pun sebab kita lebih kepada bertemu dengan penulis, dengan penerbit kat sana. Jadi yang mana sempat ambil video dan sempat berjalan tu, kita boleh share lah nanti di YouTube. Bukan Ambigo biasa. Tutor perempuan tengok penekanan ni kepada sempat tu. Eja punya penekanan kepada sempat tu macam ada hantar mesej lain je. Sehari sebelum balik pun still lagi jumpa. Ya, still lagi meeting. Kita macam kita dah penat sebenarnya, tapi it's okay sebab lagu lirik sendiri apa semua kan. So kena maksimumkan perjumpaan, pertemuan dan juga kerja-kerja yang ada.
Bukan apa pun, sebab balik nanti kita dah balik dah pun ni, pun sebenarnya nanti nak berkongsi juga dengan anda semua, rakan-rakan industri buku juga. Tapi untuk IFP, insyaAllah kita akan ada satu lain lah, siaran langsung video yang kita rakam untuk Istanbul Fellowship Program sahaja. Itu nanti Lan, itu panjang tu nak cerita sebab ada banyak soalan juga kan. Itu nanti Lan kita akan ni semula. Okey, apa Azri, 3 minggu lagi mesti sempat. InsyaAllah. Baik, okey, kita teruskan. Iman Nurdin Wira, Abang Wira kita tanya cabaran dihadapi penulis penerbit mandiri. Ini mungkin fokusnya lebih kepada penulis dan juga penerbit mandiri, dan juga kepada syarikat pencetak sempena PKP dan juga COVID-19 ini. Mungkin cabaran sikit yang dialami oleh penulis penerbit. Tadi dah sentuh sikit sebenarnya pasal stok tadi. Selain daripada tu, kalau penulis dari segi menghadapi hari-hari kurungan ni tak ada masalah sebenarnya secara asasnya. Tapi tentulah juga kita nak kena keluar sebab bukan sekarang maksudnya dari segi asasnya, of course kita boleh duduk di rumah untuk menulis, tak ada masalah. Menulis boleh kat mana-mana. Cuma bagaimana penulis tanpa masyarakat, quote unquote masyarakat, secara face to face, reality di hadapan, di depan mata tu agak kata apa, kita dah hilang satu part yang itulah. Cuma yang sekarang kita ada social media lah, itulah kita boleh tengok ragam masyarakat kat mana, dan kita tak tahu benda tu, yelah, it's not real life kan. Sebab saya pun tak berapa banyak di media sosial sebenarnya. Cuma akhir-akhir ni je yang almost every day saya update, sebab ya kita ada masa. Most of the time saya memang di luar social media lah, sebab saya lebih suka dekat luar. Kalau dari segi penulis, secara peribadi saya dah hilang satu benda, satu jalur tu, face to face dengan masyarakat. Apa cabaran dari segi penerbit? Dari segi penerbit, sebab saya bahagian editorial. Kalau dari segi bahagian editorial, kita ada banyak masa lah untuk mengedit. Of course, boleh spend time kat situ, boleh melukis. Tapi dari segi melukis tu, sebab kita perlukan bahan kan. Tengok saya ada sikit simpanan sebelum kita menjalani perintah berkurung ni. Perintah kawalan pergerakan. Kawalan pergerakan, sorry. Jangan salah. Okay. Itulah dari segi bahan lah. Dari segi bahan saya dah tengok kedai-kedai alat lukisan dah tutup, dan sebab bukan kedai runcit kan. Tapi mungkin ini juga satu peluang untuk kita explore bahan yang lain. Mungkin kita dah biasa guna gouache, kita guna acrylic, kita mungkin guna something else. Mungkin terpaksa guna tomato ke lepas ni untuk warna, tak tahu. So it's natural. Lebih kan? Lebih organik. Baulah bila pembaca buka tu ada bau tomato. Ya. Kita tak tahu. Tapi kita apa pun benda tu kita kena tengok dari segi apabila satu tu, biasa ini klise, apabila satu pintu tertutup, banyak pintu lain yang terbuka. Jadi kita sendiri kena kuatlah untuk explore benda lain lah. Baik. Tuan-tuan dan perempuan yang sedang menonton siaran langsung ini, sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun pandangan, nak berkongsi cerita, pengalaman dan sebagainya berkenaan dengan COVID-19 ini, apakah kesannya terhadap penulis dan juga penerbit, anda semua yang mungkin juga penulis dan penerbit mahu berkongsi pengalaman, silakan di ruang komen, kita boleh kongsi-kongsi dan sembang-sembangkan. Satu lagi dari segi penerbit, sales. Betul. Sales. Memang nak sambung balik kepada topik yes. tadi. Sales lah. Kalau dari segi jualan lah. Dari segi jualan lah. Sebab sekarang orang memang akan fokus on makanan kan, keperluan asas di rumah, family. So ada orang dia kalau dia tak makan pun okey je untuk as long as ada buku. Tapi kita akan bercakap tentang majoriti masyarakat, tentu sekali makanan dan
keperluan asas kesihatan apa semua tu sangat penting. Kalau mungkin saya boleh tambah sikit berkenaan dengan syarikat pencetak lah, sebab kami di Kuras Buku ada sebenarnya, sebab kita sepatutnya lagi hari ni 25 bulan kan, sepatutnya lagi 2 hari kita akan melangsungkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2020, tetapi telah pun ditangguhkan ke Julai. Tarikh baru yang diberikan adalah pada Allah Akbar, sekejap seingat saya pada 17 Julai sehingga 26 Julai. 17 Julai sehingga 26 Julai. Itu tarikh baharu yang diberikan dengan harapan supaya situasi sekarang ni reda dan kita dapat meneruskan rancangan kita untuk mengadakan hari raya kita, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, pada Julai nanti. Jadi kebaikan buku sebenarnya sepanjang sebelum kami pergi ke Istanbul dan sepanjang berada di Istanbul pun banyak proses di Kuras Buku juga sedang berlangsung dengan klien-klien kami, dari segi reka letaknya, dari segi covernya, dari segi cetak dan sebagainya. Jadi ada beberapanya yang juga dah sempat siap dibuat, dah pun hantar ke kilang, dah siap cetak pun. Sekarang ni disebabkan bukan nak menyalahkan PKP dan sebagainya, tapi di atas arahan ini, perintah kawalan atas faktor ini, kami tak dapat pergi ke kilang cetak untuk mengambil buku-buku tersebut, apatah lagi untuk menyerahkannya kepada klien-klien kami. Juga yang sama berlaku, ada setengah-setengah kilang cetak yang rakan-rakan saya maklumkan pun tak dapat nak teruskan proses mencetak kerana staf terpaksa diberikan cuti, terpaksa dihentikan operasi sementara waktu. Jadi secara tak langsung sebenarnya memang sedikit terkesan, mungkin sedikit pada kami, mungkin sebenarnya banyak pada mereka kesannya kan, pada kita sebagai penerbit dan juga orang tengah ni mungkin tak sebesar seperti mereka yang sudah pun, sebab saya faham juga ada setengah-setengah kawan kilang cetak yang dah pun mendahulukan duit sendiri untuk beli kertas-kertas import dan sebagainya, sebab ini adalah sepatutnya musim Pesta Buku, jadi mereka dah beli lebih awal kertas dan sebagainya, ink ke dan sebagainya, dan akhirnya kita sekarang ni tersekat begini, stok tak boleh nak gerak ke mana, nak kertas pun nak cetak pun, kalau boleh nak cetak pun staff pun tak ada dan sebagainya. Jadi ini adalah situasi yang sedang berlaku dan masing-masing kena cari jalan lah macam mana nak menyelesaikannya. Harapnya saya sebenarnya bila cakap soal ini juga, saya sebenarnya tertarik apabila beberapa hari lepas sebenarnya kita ada sempat berbual juga dengan Kak Azhar sebenarnya, dengan Azhar Abdul Rahman, Zamri Muhammad dan rakan-rakan lain dalam My Move. Dalam My Move kita ada menyatakan bahawa kalaulah ini menjadi satu ruang yang boleh digunakan oleh penggerak industri kan, seperti misalnya kalau katalah situasi berlaku untuk Pesta Buku ini, mungkin di pihak Majlis Buku Kebangsaan Malaysia, MBKM, Mabopa dan sebagainya boleh mengeluarkan surat sementara dengan jaminan daripada kementerian kerajaan dan sebagainya untuk membenarkan penerbit-penerbit ini mengambil buku-buku yang dah siap dicetak. Membenarkan kilang cetak untuk meneruskan pencetakan itu satu hal yang berbeza. Tapi ini membenarkan kami sebagai penerbit yang dah dicetak lah, untuk buku-buku yang dah siap dicetak ni untuk dibenarkan seketika untuk pergi ke kilang tersebut dan mengambil stok-stok yang ada ni, sebab pos masih lagi boleh beroperasi. Beza sekarang ni adalah kami tak boleh nak di stop, kilang cetak pun tak boleh buka. Jadi kalau boleh membenarkan kilang cetak dibuka dan kami boleh dibenarkan untuk pergi mengambil stok sementara, untuk stok yang sudah pun siap dicetak, saya fikir itu akan membantu. Jadi ini mungkin ruang yang boleh pihak MBKM, Mabopa dan persatuan-persatuan lain, penggerak-penggerak industri buku yang pemain utama lah orang kata, boleh gunakan untuk memberi, boleh saya kata bantuan lah bantuan kepada kami semua untuk mendapatkan stok. Begitu. Baik. Kita teruskan. Tak banyak lah pun, tapi ada soalan-soalan lain yang ada kat sini yang kita boleh teruskan juga berkenaan dengan Tuan Zaid Ali punya soalan. Boleh sambungkan dengan Huzaifah punya soalan tadi juga, iaitu buku audio, e-buku atau buku. Kerana sekarang ni
antara audiobook, e-book dengan buku fizikal, mana pilihan Eja? Saya dengar semua. Dengar semua? Saya dengar semua. Saya dengar, baca? Dengar dan baca semua. Saya tak kisah form apa. Cuma tak kisah quote-unquote sebab dia sebenarnya bergantung pada situasi. Contoh kalau kita sangat sibuk, tentulah buku audio lebih mudah lah kita dengar. Kalau kita pergi travel, sebab nak sebagai pembaca, saya lebih suka tengok perkataan. Tengok, kita boleh pegang walaupun dia e-book ke buku fizikal. So tentulah saya suka e-book kalau travel sebab senang kan, senang nak bawa satu tablet tu ada banyak buku dalam tu. But most of the time saya akan bawa satu buku lah, dan buku tu lah yang saya baca. Jarang lah untuk e-book. But I have no offense with e-book. Dan buku fizikal, saya lebih suka buku fizikal sebab yang pertama, saya boleh conteng. Kalau untuk buat rujukan apa semua, memang buku fizikal lah pilihan saya. Dan kalau nak tidur apa semua, saya feel dia lain tau buku fizikal ni. Kita boleh pegang, kita boleh belik, boleh bau. Yelah, macam tu lah. Apa pun sebenarnya tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan literasi digital, literasi audio ni, saya pernah sentuh sebelum ni. Even malah pernah pun ditanya dalam Awani dan Bernama juga berkenaan dengan hal yang sama. Bagi saya, kalau secara peribadi, ia hanyalah satu platform ataupun medium untuk kita semua membaca. Bentuk lah, asalkan dia adalah form. Jadi sama ada dia audio ataupun dia digital ataupun dia fizikal, yang paling utama adalah kita terus kekalkan budaya membaca, terus memupuk budaya membaca di kalangan masyarakat, terus menghasilkan, kalau penulis pula terus menghasilkan karya-karya yang baik, yang berkualiti. Apatah lagi di saat situasi sebegini, anda mempunyai masa mungkin yang dan yang saya rasa deep emotion pun ada kat situ. Sebab menggunakan emosi yang ada ini, gunakan masa yang ada ini untuk menulis karya-karya yang baik. Seterusnya dia membantu kepada orang kata apa, percambahan idea-idea yang barulah. Dan bersentuh berkait juga dengan soalan Tuan Syed ni tadi. Huzaifah ada tanya juga sebenarnya. Mana saya kena scroll sikit. Huzaifah ada tanya juga tadi, apa beza antara buku fizikal dengan e-buku dari segi pengeluaran, jualan dan penerbit. Saya tak nak sentuh banyak berkenaan dengan e-buku dan sebagainya, sebab topik ni adalah kesan kepada penulis dan penerbit berkenaan dengan COVID-19 ini. Tapi kalau boleh secara ringkasnya, dari segi kos pengeluaran, berbanding fizikal dengan digital, fizikal sebenarnya lebih memerlukan kos yang lebih besar sebab dia ada kos mesin cetak, kos kertas, kos membayar kepada editor, designer dan sebagainya. In fact sebenarnya kepada digital pun ada editor dan designer dan sebagainya juga yang perlu dilaksanakan. Tetapi dari segi kos, kalau contoh lagi kos sewaan gudang, kos van, minyak, petrol dan sebagainya tu tak ada, tak berlaku dengan fizikal. Itu kalau dari segi kos pengeluarannya lah. Tapi kalau dari segi jualan dan kalau dari segi jualan, saya sempat dengar program BookBiz yang dibuat oleh Bernama Radio. Sebenarnya anda boleh dengarkan podcast itu di Spotify juga. Ada 8 episod setakat ini. Salah satu episodnya memang bercakap soal ibu ini yang menjemput Tuan Faiz sendiri, iaitu pengarusan Central Methods, iaitu e-Central lah sebenarnya ceritanya. Kalau ikutkan pun, jualan di Malaysia pun dari segi e-book ni masih lagi tak besar pun pasarannya, tetapi potensinya ada. Jadi kita boleh teruskan dengan apa sahaja usaha untuk menyemarakkan industri buku, sama ada melalui fizikal ataupun melalui digital. Dan pastinya sedikit orang kata tambahan, melalui situasi semasa ini, mungkin digital sedikit membantu, kembali kepada apa poin saya awal tadi, membantu kepada menambah pendapatan lah, kalau paling tidak pun boleh diusahakan. Okey, tadi yang pasal penerbit tu, mungkin boleh tambah sikit. Kalau dari segi dari legasi awak sendiri, in fact dia
maksudnya tambahan kepada yang efek-efek tadi tu, mungkin dari segi orang kata jualan, tengok kita orang memang dari 2012 sejak awal dulu kita memang print on demand tu? Yes, guna kaedah. Kita memang dari tahun 2015 kita menggunakan print on demand sehingga sekarang. Ada beberapa judul yang kita gunakan offset printing atas sebab bila kita buat pre-order tu kalau dapat banyak dan kita rasa berbaloi untuk offset kita akan lah. teruskan offset lah. Selebihnya kita main print on demand. Jadi untuk orang kata nak cakap dari segi kos yang dah dikeluarkan, tentulah ada kos, tapi tak, orang kata apa, tidak terlalu memberi kesan dari segi kos tu lah. Cuma kita tengah fikir macam mana kita nak spread the books ini je lah. Betul. Kita baca sikit lah komen-komen yang ada kat sini. Banyak sangat soalan kat sini pun. Kesian juga yang komen-komen ni kan. Ini banyak soalan serius ni. Kita cakap sini pun serius juga. Mai cakap sayang Kak Ija dengan Abang Hafiz. Teruskan berjuang. Mai Izia ni penulis kita juga. Ada 2 buku ni sebelum ni. Terima kasih Mai. Semoga baik-baik saja dengan suami dan juga anak. Teruskan berjuang Mai. Lala Wix. Siapa lagi ni? Tabik untuk kabur. Terima kasih Tuan. Azhar Rahman Kojah. Azhar Abdul Rahman Kak Azhar. Azhar Rahman Kojah. Okay. Hai, lama tak jumpa korang juga. Harap baik-baik saja. Rex dan semua semoga sihat. Adinto, hai Mas Adinto. Mas Adinto dari Indonesia, apa khabar Mas? Semoga baik-baik saja. Terus keluar dia punya darah Indonesia. Semoga baik-baik saja ya Mas. InsyaAllah nanti kita cuba buat dalam bahasa Inggeris untuk rakan-rakan lain juga. Mana tahu kan. As, hello Hafiz dan wife. Hai As, apa khabar? Hai. Lama juga tak jumpa. Kita sebenarnya sedang membincangkan soal COVID-19. Apakah dia memberi kesan terhadap penulis yang penerbit? Ya betul, memberi kesan, dan kita akan teruskan dengan beberapa soalan-soalan yang lain. Sementara itu, kalau anda semua yang baru masuk, kalau ada soalan, kalau ada nak berkongsi pengalaman, nak bercerita dan sebagainya, silakan ajukan di ruang komen. Kita akan cuba sembang sebab kita ada banyak lagi masa yang kita boleh luang untuk anda. Lebih kurang ada dalam 15 ke 20 minit lagi. Jadi kita boleh teruskan, cuba memaksimumkannya lah. Apa Azri dengan Zuhafi? Hi guys. Hi guys, Kopi Hartanah, apa khabar? Rakan kongsi, apa khabar? Lama tak jumpa. Rindu aku later. Tak adalah. Okey, baik, kita teruskan dengan Sanisha. Sanisha ada menyatakan bahawa tarikh baru PBKL dah diumumkan seperti yang saya maklumkan tadi lah, Julai. Apakah pendekatan penerbit dari segi jualan buku apabila ada yang mengatakan selain gelombang wabak COVID akan juga berlaku gelombang krisis ekonomi? Jadi pendekatan yang penerbit ambil untuk jualan buku, sebab sepatutnya buku-buku yang kita nak jual hujung 2 hari lagi ni sepatutnya dah boleh jual dan boleh sampai kepada anda sebagai pembaca, tapi ditangguhkan sehinggalah kami dapat ambil buku dan post. Betul PBKL Julai, tapi ada buku kita yang dah siap cetak pun. Jadi mungkin buku yang sepatutnya itu PBKL ni 2 hari lagi boleh dapat lah kot, InsyaAllah, kalau rezeki April, Mei dan sebagainya. Macam mana dari segi jualan? Pendekatan affected. In fact, penulis nak beli sendiri pun tak ada. Kita pergerakan payah kan. Penulis nak beli stok pun kita tak dapat bagi. Tak dapat nak bagi, masa ni tak cukup. Apatah lagi pembeli lah. Jadi nak cakap macam mana, memang sales memang akan affected. Memang akan affected. Kita pun tengok Gardenia pun dah tak ada roti lah kan nak dijual. It's affected lah. Itu dari segi supply. So kita pun affected dari segi supply. Demand mungkin ada, tapi kita tak boleh nak supply benda tu. Kalau nak cakap dari segi global, saya rasa memang kita tak tahu. Saya bukan pakai ekonomi. So Abang Roslan Muhammad Nur suruh kita meramalkan situasi dan ekonomi. Sebab kita sebab kita warga dunia kan, kita akan tengok jugalah, follow the, kata apa,
news apa yang ekonomis cakap. So nak tak nak kita kena tengok benda tu. Affected lah dari segi personal, dari segi company affected. Kita nak cakap apa? Soalan seterusnya dari Sanisha juga berkenaan dengan ibu kota buku dunia lah, Kuala Lumpur World Book Capital. Ibu kota buku dunia memandangkan COVID-19, apakah usaha penerbit untuk memajukan dunia perbukuan? Terbit buku. Tak, sebab sekarang ni COVID-19, jadi sepatutnya buat anda semua mungkin yang terlepas pandang, tak tahu dan sebagainya, sepatutnya Kuala Lumpur akan memulakan perjalanannya sepanjang setahun menjadi ibu kota buku dunia, Kuala Lumpur World Book Capital, bermula pada 23 April sehinggalah 23 April 2021. Sepatutnya ya. Jawab dulu. Sepatutnya. Tetapi buat masa ini, dengan keadaan situasi semasa COVID-19 dan sebagainya, saya difahamkan juga daripada Tuan Ishak dan juga Kak Tun Zaitun Abu Samah, Puan Zaitun Abu Samah sendiri, saya difahamkan melihat kepada respon-respon mereka, festival yang sepatutnya berlangsung juga, festival untuk pelancaran pembukaan lah, pun ditangguhkan. Harapnya mereka dapat mencari jalan, dimudahkan segala urusan untuk kita sebagai Kuala Lumpur ibu kota buku dunia ni dapat dijalankan. Sebab saya difahamkan juga ada 300 lebih aktiviti yang sepatutnya bermula April ini. Jadi semua affected betul, tetapi usaha yang dapat dilakukan oleh penerbit untuk memajukan dunia perbukuan ni, saya fikir kita teruskan kerja kita, menerbitkan buku-buku yang baik, yang berkualiti, teruskan aktif, explore something new lah, explore something new. Teruskan aktif terlibat dengan apa sahaja kegiatan yang akan dibuat nanti. Buat masa ini mungkin kita kekal berada di rumah, jangan buat aktiviti di luar, tapi manfaatkan sepenuhnya lah apa yang ada. Terutamanya dari segi digital lah. Tak nak kita terpaksa tunduk kepada digital juga. Kita pun sebenarnya sekarang ni tengah menggunakan digital kot. Yes. Apa yang paling utama juga itulah. Cuma kalau nak sentuh ibu kota buku dunia ni, saya dengan Eja sendiri pun kita tak ada capacity untuk bercakap lebih soal ini, kerana kami pun tidak berada dalam lingkung maklumat yang kita dapat secara terasnya. Baik, kita teruskan dengan Wan Hanif. Soalan kat sini sebenarnya dan habis dah. Kalau anda semua ada sebarang pertanyaan dan sebagainya, kita ada bukan dalam 15 minit ni. Tapi boleh saya tergelak ada jual roti okey kat dia Azri. Gardenia pun dah tak ada stok. Dah jual roti, tapi boleh lah mungkin korang ada stok tepung, telur. Buat macam Fazlah lah kan. Kawan kita Fazlah buat roti sendiri semalam, kejam saya tengok gambar dia. Ya Allah, cantiknya roti. Kejadian roti itu menjadi betul. Baik, okey, kita teruskan dengan Wan Hanif, Wan Hamid. Kak Eja, boleh tak kongsikan sedikit pengalaman atau pemerhatian semasa keluar negara tempoh hari? Memandangkan sewaktu itu COVID-19 sudah merebak ke banyak negara, cuma Malaysia belum dikenakan PKP. Dari aspek penganjuran event, penganjuran acara, kawalan kesihatan, tahap kesedaran warga di situ tentang wabak ni. Mungkin kita boleh kongsilah sikit tentang pengalaman ketika di Istanbul Fellowship Program. Nanti kita akan cerita lebih panjang, tapi sedikit je lah secara ringkasnya. Kalau di acara Istanbul Fellowship Program, sanitizer bersepah. Di setiap pintu masuk. Betul. Di setiap pintu masuk ada sanitizer. Dalam dewan ada sanitizer. Tapi dari segi social distance tu kita tak boleh nak cakap lah, sebab memang kita akan jumpa orang. Tapi most kita cuba mengelak bersalam, contact, direct contact. Jarang lah orang nak bersalam. Saya perhati jarang. Orang mengelak sedikit. Bukanlah mengelak, dia bukan mengelak, sebab masa-masa faham atas situasi, lah, common sense lah benda ni. Tak bersalam, ataupun mungkin kalau ada budaya setengah tempat tu berpeluk-pelukan dan sebagainya, mereka tak melakukan seperti itu. Mungkin ada, tak pasti, tapi kurang lah kot. Tapi waktu tu
sadly kita dah request appointment apa semua, and ada banyak juga negara yang dah sekat ataupun company yang dah sekat perjalanan staff mereka ke event tersebut. Jadi saya ada beberapa appointment yang cancel. Tahun ni pun saya tak banyak appointment. Mak Hafiz macam tahun lepas lah, dia full appointment, dan saya terpaksa cari sendiri appointment dekat sana. Secara tak, orang kata apa, secara tak bukan dari segi sistem lah. Jadi dari segi event tu di affected lah dari segi peserta. Cuma sebab tahun ni ada banyak Turkish publisher, it's okay. So Turkish publisher ada tambahan daripada Turkish publisher tu, saya rasa mungkin sebab faktor penerbit-penerbit luar juga tak dapat menghantar wakil mereka. Jadi mungkin acara ni kan dah dirancang setahun. Jadi mungkin dah ada kuota tertentu dan sebagainya. Jadi untuk mengisi kekosongan tersebut, Turkish publisher pun semakin banyak juga. Itu di IFP. Kalau di luar program, so far saya tengok jarang orang pakai mask. Sebab I don't know, dikatakan bahawa Istanbul ni diorang okay, it's nothing problem, no problem, belum di fasa yang semua orang gusar lah sebenarnya. So apa kod diorang punya budaya adalah budaya. Tetapi kalau mungkin saya boleh tambah sikit apa yang Eja cakap tadi, masa kami mula sampai di Istanbul Airport, di lapangan terbang Istanbul, sebelum kami nak kena keluar nak pergi ambil beg dan sebagainya, bagasi dan sebagainya, kita kena isi borang claim. Bukan borang claim, mengisi borang yang maksudnya pengesahan lah bahawa kita ni datang tak bawa penyakit, sihat dan sebagainya. Kita kena isi maklumat-maklumat, kita duduk hotel mana, apa semua bagai, untuk nanti kalau apa-apa berlaku dan sebagainya, mereka adalah boleh jejak lah kita di mana dan sebagainya. Di airport juga ada saringan kesihatan yang mereka buat. Selain daripada waktu saya nak masuk lah ke dalam, memang ada dia check dan sebagainya juga. Itu kalau di airport. Sanitizer juga ada banyak di airport. Macam di dia selang 10 langkah kot ada sanitizer. Dan kalau mungkin boleh saya nak puji sikit langkah cepat yang diambil oleh mereka. Sebab saya difahamkan kes pertama berlaku di Turki adalah pada 11 Mac 2020. 12 Mac terus mereka mengarahkan universiti, sekolah dan sebagainya ditutup. Dan walaupun selepas itu berlaku peningkatan kes, kematian juga dan sebagainya, tetapi paling tidak dalam tempoh seminggu awal yang daripada kes pertama dah muncul tu, terus mereka menjalankan tindakan-tindakan seterusnya lah. Dan sekarang hanya orang yang 65 tahun ke bawah sahaja yang boleh keluar. 65 tahun ke atas duduk rumah. Sebab orang yang berumur sebenarnya lebih apa, ada risiko lah. Itu yang saya baca, bukan apa kata, bukan kepakaran saya, tapi kita bacalah benda ni kan, sebab berkait dengan hidup kita. Satu lagi, thermal test di airport. So diorang akan detect kita punya suhu badan apa semua. So itu satu langkah yang cepat lah yang Turki ambil. In fact sebenarnya kita menjalani saringan ketika di Istanbul Airport. Kita di KLIA pun ada saringan juga sebelum kita balik ke rumah untuk kuarantin dan sebagainya. Ada saringan? Ada. I cannot remember. Yang thermal keluar. Okey, tapi itu yang paling utama, yang maknanya sebenarnya paling utama juga adalah kesedaran diri kita sendiri untuk kekal menjaga kesihatan kita, untuk kekal menjaga diri kita daripada menjadi penyebar virus dan sebagainya, ataupun daripada menerima virus dan sebagainya juga. Jadi hati-hati semua, teruskan kebersihan lah, jaga sebab one thing yang saya boleh cakap juga, sebab berkait dengan Wanik punya soalan ni, dekat Turki toilet diorang ada plastik. So bila dah kita guna, kita just like
quote unquote flush the plastic. So ya, kita contact dengan orang yang sebelum tu ataupun contact orang selepas kita tu tak adalah dekat toilet lid tu. Baik, okey, kita teruskan sikit lagi. Dah menghampiri ke hujung-hujung pun live kita ni. Apakah pandangan kalian tentang usaha semua pihak merealisasikan Kuala Lumpur World Book Capital, ibu kota buku dunia? Masihkah mampu usaha itu diteruskan dalam keadaan COVID-19 ini? Sekali lagi, kami bukan berada dalam kapasiti untuk menjawab apa-apa berkenaan dengan ibu kota buku dunia. Apa yang paling tidak yang kita boleh, kalau mungkin saya boleh sentuh sikit di sini adalah pandangan kalian tentang usaha. Saya dah pernah sentuh berkenaan hal ini sebelum ni. Ibu kota buku dunia walaupun di Kuala Lumpur, saya mengharapkan ia disemarakkan ke seluruh Malaysia. Budaya membaca dan sebagainya disemarakkan ke seluruh Malaysia. Dia memberi satu suntikan semangat bukan hanya di Kuala Lumpur tapi di mana-mana saja di seluruh Malaysia ini. Dan usaha yang dilakukan bukan hanya di pihak kerajaan, bukan hanya di pihak penerbit-penerbit yang di Kuala Lumpur saja, tapi juga dilakukan oleh semua penerbit buku walau di mana anda berada. Itu adalah usaha untuk menghasilkan karya yang baik, karya yang bermutu tinggi, karya yang berkualiti, karya yang boleh kita bawa dan ketengahkan ke antarabangsa sebenarnya. Kan? Itu yang lagi utama juga, sebab sampai bila kita nak membawa masuk karya luar saja ke Malaysia, sedangkan kita juga mempunyai banyak karya yang bagus, yang berkualiti untuk dibawa ke luar negara pula. At least kita start dengan introduce lah. Diorang nak ataupun tidak itu satu hal yang lain lah. Itu dari segi macam mana kita rapport dengan diorang, networking kita orang. Itulah. Sebenarnya kalau secara peribadi juga, saya sebenarnya sangat mengharapkan supaya dengan World Book Capital ini, penerbit di luar negara dan sebagainya, sedikit dapat membuka mata dan sedikit melihat penerbit-penerbit yang ada di Malaysia. Mungkin ada karya-karya yang berpotensi yang mereka mahukan, kerana sepatutnya Kuala Lumpur, ibu kota buku dunia, menjadi fokus lah. Maksudnya penerbit-penerbit di luar negara kata, oi, Malaysia tahun ni World Book Capital kot, so kita kena carilah buku-buku dari Malaysia misalnya. Saya mengharapkan itu berlaku. Satu hal lagi, selalu kita dengar penerbit-penerbit cakap, apa benda KLWBC ni, kita nak buat apa, kita tak dapat maklumat. Saya rasa mungkin kita dah tak perlu untuk menunggu maklumat dari orang kot. Dari segi orang kata apa, maklumat di ujung jari, carilah sendiri. Macam tu. Bukan itu satu benda lah. Satu benda lah, kita of course lah kita boleh cari sendiri, research sendiri. Tapi kalau kita nak menyemarakkan KLWBC tu, kita boleh ambil inisiatif sendiri. Contoh, buatlah promosi. Paling mudah buatlah promosi untuk World Book Capital. Maksudnya dari kita sendirilah. Betul? Apa-apa sajalah perancangan company korang, company kita orang ada perancangan. Cuma kita kena ingat, kita kena ingat juga, seperti yang saya dah maklumkan tadi juga, Ibu Kota Buku Dunia adalah sebuah acara setahun, maksudnya setahun lah, sepanjang tahun. Kerja kita sebagai penerbit adalah menerbitkan buku selagi kita hidup lah misalnya, selagi kita nak meneruskan syarikat penerbitan kita dan sebagainya, selagi ada penulis menghasilkan karya yang sesuai untuk kita terbitkan. Jadi ada ke tidak pun Ibu Kota Buku Dunia, tetap kita sebagai penerbit kena teruskan usaha membangunkan bangsa, menyemarakkan industri buku dan sebagainya. Jadi Ibu Kota Buku Dunia hanyalah satu acara suntikan kepada kita sepanjang setahun dan setahun-tahun seterusnya. Ada soalan kat? Ada lagi ke soalan? Banyak soalan nak tanya Wanit untuk Istanbul. InsyaAllah nanti kita akan teruskan dengan Ustaz. Kita ada satu lagi soalan last kat sini, tapi kita tengok juga kat sini. Walid, sebenarnya perlu ada pertambahan pembaca. Membaca kena jadi sikit. Abdul Walid bin Ali memberi respon, sebenarnya perlu ada pertambahan pembaca. Membaca kena jadi satu benda yang menarik dan baru orang rasa bestnya jadi pembaca, rugi tak jadi pembaca. Setuju? Kena in trend orang kata kan. In trend. Dan tapi tidaklah hanya kita tunduk kepada trend semata-mata pula. Trending trendsetter tak ada trendsetter, tak ada trend. So kita pilihlah, kita nak jadi trendsetter ke, kita nak ikut trend ke, atau nak menyemarakkan trend ke, itu pilihan masing-masing. Tapi aku setuju dengan kau Walid berkenaan dengan pertambahan pembaca, betul.
inilah masanya. Membanyakkan buku satu hal, membanyakkan membaca pun satu hal juga. Sama-sama kena seiring lah untuk kita buat. Tapi apa-apa benda ni bermula dari rumah. Sebab kalau kita tengok dari segi, kalau kita tanya bila kau start membaca, bila kau start suka buku, kebanyakan orang akan jawab, oh mak ayah dia yang bentuk dia dari kecil beli buku, baca buku. Sebab saya ingat lagi dulu waktu kenapa saya suka buku, sebab mak ayah saya, nenek saya duduk dengan nenek. Jadi apa-apa pun kalau nenek nak pujuk, okey jom pergi kedai buku, so kita dah memang dah dididik macam tu untuk orang kata untuk suka buku. Jadi peranan di rumah macam mana mak ayah, kalau ini mungkin waktunya kita dah berkumpul PKP dalam ni rumah kan, dah sebulan. Jadi ini waktunya untuk memupuk dan mendidik anak-anak. Dan kalau pening kepala sangat nak ni, saya tak ada anak lagi lah, tapi sebab saya nak sulung, cucu sulung, saya tahu macam mana perangai adik-adik saya kat bawah sepupu-sepupu kecil-kecil tu. Kalau pening kepala sangat, suruhlah diorang baca buku. Ya, betul. Soalan last yang kita ada kat sini, mungkin kita boleh tengok lagi kat sana. Apakah kesan paling ketara terhadap kalian sendiri setelah kehadiran COVID-19 ini daripada Wabid, daripada Wanit? Kesan paling ketara kan? Kalau secara individu, berkurung lah. Saya lebih produktif sebenarnya, sebab kalau saya secara individu, secara peribadi, kerja saya banyak di luar. Kuras buku, Legacy Ohad, Rimau Rights Literary Agency, Kabo sendiri. Kerjanya banyak di luar. Kita berjumpa orang ramai. Tapi form dah berubah kan. Cuma saya did a very good job doing virtual video meeting kan. Cuma kena adapt lah dengan situasi semasa. Jadi dah tahu kau punya kerja banyak kat luar. Sekarang ni kita ada Zoom, kita ada Hangout, kita ada WhatsApp video call, ada Skype, ada beberapa lagi aplikasi boleh digunakan untuk buat mesyuarat secara maya. Ini silakan gunakan waktunya. Tapi itulah kesannya yang paling saya terasa lah. Cuma so Hafiz dia suka jumpa orang, depan-depan, tengok depan macam tu kan. Tapi dah bila dah sebab orang depan boleh jumpa. Tapi kalau bila dah jadi macam ni, dia kena adapt lah. Nak tak nak, yang penting internet lah, kena power. Cuma itulah masa ni Alhamdulillah internet tak buat masalah, bolehlah digunakan lagi. Jadi itu kalau paling ketara lah yang berlaku pada kami. Kalau kepada penerbit, saya fikir kita dah sebut beberapa kali tadi. Kepada penulis juga kami dah sebut beberapa kali juga tadi kesan yang berlaku kepada kami sebagai penulis dan juga penerbit. Kalau saya produktif sebab saya dah tunjuk tadi kan, saya ada my first complete travel journal, dah settle alhamdulillah. And then now tengah edit manuskrip dan edit video sendiri. So kalau sebelum ni macam bekerja sana sini. In fact my perspective untuk bekerja di rumah tu pun dah berubah. Which is mungkin selepas ni saya akan lebih banyak masa di rumah sebab saya rasa lebih produktif. Apapun kita dah sampai kat penghujungnya. Mungkin di hujung-hujung sesi Sembang Peace kali ni, yelah, kalau ada pun sesi Sembang Peace seterusnya lagi, sama ada saya seorang ataupun tetamu saya, tetaplah saya dah Muizzah untuk sehingga 14 April nanti. Saya lah tetamu COVID-19. Eja akan menjadi tetamu tetap saya, panel tetap saya sehinggalah tempoh PKP ini ada soalan lah. Ditarik semula. Apa perancangan Hafiz dan Eja dalam kurungan lagi 3 minggu? Azuri Arifin tanya perancangan dalam kurungan 3 minggu. Hari ni dah 2 minggu, 14 hari, dah 2 minggu dah. Alhamdulillah survive. Perancangannya macam biasa, buat kerja-kerja secara kerja-kerja penulisan, kerja-kerja admin yang mungkin sebelum ni tak sempat nak siapkan. Explore something new yang boleh explore dalam rumah. Tengah rancang juga untuk harapnya ada karya terbaru. Amin. Dengar tu. Harapnya ada karya baru, tengah rancang je lah dulu kan. Makan, minum, tidur.
tidur dengan makan pun tak tentu. Cuma jadual tidur kita berubah-ubah sejak 2 minggu ni. Bukan sebab jet lag sangat, melampau lah jet lag sampai 2 minggu dah kan. Tapi dia affected juga sebab yalah, kita kena disiplin diri sendiri lah. Sebab sebelum ni kalau balik dari mana-mana pun, kita 2 hari lepas tu kita dah keluar. Kita dah disiplin diri kita untuk keluar, pergi jumpa orang, pergi kabur. But then sekarang hanya 10 langkah dari apa, bilik tidur ke home office kita orang. So kena, itulah, benda itulah dari segi disiplin lah, kena kuat pula. Aloy cakap stay safe kalian. Sama juga Aloy dengan bini dengan anak kau. Teruskan jaga kesihatan, jaga diri baik-baik. Semua orang juga sebenarnya, bukan Aloy je, semua orang juga jaga diri, jaga kesihatan baik-baik. Okey, di hujung sesi sedikit sebagai penutupnya berkenaan dengan COVID-19, kesan kepada penulis dan penerbit. Kalau boleh disimpulkan dan terus memberi satu harapan dan pesanan kepada, saya tidak mahu memberi harapan je kan. pesanan kepada rakan-rakan kita yang sedang menonton, semua yang berada di luar sana. Pada saya, macam saya cakap tadi, the cliche phrase adalah bila satu pintu tertutup, banyak pintu yang terbuka. Jadi mungkin ini waktunya benda yang kita boleh explore dalam rumah sendiri. Dan benda ni sebenarnya kita, nasib baik kita tak lockdown, kita hanya PKP dan still ada orang yang boleh keluar. Cuma ialah saya sendiri pun nak melepaskan Hafiz keluar pun saya rasa tak selamat. Tapi thank God kita still boleh keluar seorang, walaupun seorang. Okay, just explore anything in your house, explore anything on your phone, on your apa, as long as ada internet. Make sure ada internet je. Apa lagi Ya Khairyah, sebab saya tadi nak baca. Itulah ya Khairyah, rindu nak lepak discuss makan dengan korang. Ya. Sepatutnya kita jumpa hujung minggu ni sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Zin Puan Khairyah kita ni pun ada dekat Malaysia tak sampai Singapura. Itulah, ada kat Kabur ni, Zin Khairyah ni. Sepatutnya dah boleh dapat lah. Tapi sorry lah Khairyah atas waktu begini kan. Tunggu kau datang ke Malaysia lah, ataupun nanti kita ke Singapura gitu. Explore. Macam saya sendiri, saya akan buka buku-buku yang ni. Membaca tu biasa. Tu benda aktiviti yang biasa. Apa yang tak biasanya? Apa yang tak biasanya? Memasak. Hello. Tengok tu, dia malukan aku di public kan? Tak, memasak selalu. Masak selalu. Cuma yelah, of course lah akan ada. Tapi resepi dan menu kita agak terhad juga lah. Terhad. Tapi be kreatif lah kot. Itu key dia. Be kreatif. Sebab apa-apa pun, kat mana-mana pun, kreativiti akan membuka dunia anda lebih luas. Gitu. Baik, kita akan cuba bersiaran langsung lagi, insya-Allah beberapa hari akan datang. Nak buat setiap hari nanti muak pula orang tengok muka kita kan. Kalau anda ada tarikh cadangan dan juga topik cadangan untuk kami teruskan siaran langsung ini, sembang PIS dan sebagainya, boleh tinggalkan komen. Bagi tahulah tarikh bila yang mungkin anda rasa sesuai untuk kita teruskan siaran langsung seterusnya. Nak komen juga, nak bagi cadangan topik juga silakan. Tapi topik seterusnya nanti tayang board game-nya ada. Alamak, 2 board game je ada kat rumah ni. 3. Ada 3. Asilah ada 3 board game je yang ada kat rumah ni. Sebab yang lainnya semua kita dah bawa ke Kabur untuk bermain bersama-sama kawan-kawan. Tapi malangnya kita berdua saja berkawan di sini. Ni antara salah satunya. Rory's Cube. Saya pernah share benda ni di laman web Legacy of Heart tentang Rory's Cube. Hi Becky, how are you? Hi. Hope you're doing well. So thanks for watching us, Becky. So ni lah. And then ada 2 lagi. Satu tu hadiah dari kawan. Satu buat live setiap hari. No.
Nanti muak Azri, orang nak tengok kita. Nanti Ataupun dia kita tak orang ada- pula kehabisan topik nanti kan. Tapi be kreatif tadi kan. Ya betul. Tapi Cipta je lah, tak sorry, Eja cakap tadi pasal Rory's Cube, kita ada beberapa lagi ada kat rumah. Ada. Ni Asila. ini Rory's Cube ni adalah Rory Story untuk bina cerita. Ya, kalau anda rasanya ini adalah Ini versi mini dia lah. Nanti versi besar dia nanti kita tunjuk lah. Anyway, sekali lagi saya nak sebutkan tadi, kalau ada carangan topik dan sebagainya silakan. Cuma untuk siaran langsung yang akan datang, kita akan bercakap soal Istanbul Fellowship Program dan kemara kami di Istanbul. Itu kita akan maklumkan, kita akan umumkan seterusnya tarikhnya untuk topik Istanbul Fellowship Program dan juga kemara kami di Istanbul. Sedikit perkongsian lah, sementara tengah fresh dalam kepala otak ni kan, sementara tengah ingat beberapa peristiwa dan sebagainya, kita cuba luahkan semula. Eja dah luahkan melalui travel journal dia. Tak semua. Tak, maksudnya Tak paling semua. tidak lah. Saya tak boleh buat, bukanlah tak boleh buat, maksudnya tak buat travel journal macam tu, tapi mungkin meluahkan dengan anda semualah, insyaAllah. Kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi memberikan respons, maklum balas sebelum ini, komen-komen, pertanyaan dan sebagainya. Terima kasih kerana sudi berinteraksi dengan kami secara mayanya di Facebook. Terima kasih bagi soalan. Secara langsung ini, terima kasih bagi soalan. Bob setuju dengan Bro Azri. Bob setuju nak buat live hari-hari alamak, insyaallah kita usahakan, insyaallah kita tengok macam mana. Apa pun terus kekal jaga kesihatan, jaga diri baik-baik, jaga kebersihan, jangan lupa basuh tangan dan sebagainya. Stay at home. Stay at home. Kan? Duduk di rumah. Duduk di rumah. Duduk di rumah dan duduk di rumah. Apa Baca lagi? buku. Jangan lupa. Baca buku. Jangan lupa Apa ni? Dia tiru ayat je. tak adalah, baca buku dan jangan lupa terus kekal berada dengan kita semua di alam maya untuk teruskan berhubung supaya kita semua tidak kesorangan. Begitu. Di saat-saat begini kesorangan itu Ada baca semalam. Biasanya introvert yang memerlukan pertolongan. Sekarang ni extrovert yang memerlukan pertolongan. Sampai share semalam. bolehlah juga kot. Zaifah kot. Ya kot. Apa pun, terima kasih semua. Jumpa di siaran langsung yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Esok bedah buku.